My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang kita pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan surah An-Nisa, surah yang mengingatkan kepada kita tentang hak wanita dalam keluarga, dalam masyarakat, dan seterusnya kita bercakap tentang membina sebuah keluarga yang masuk syurga seluruhnya kerana kita mengambil panduan daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik ya. baju saya kuning. Hari ini kuning Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita berada pada surah An-Nisa meneruskan halaman 81 ya hari ini, yang kita doakan pada tuan-tuan sekalian terus ceria, gembira ya bersama Al-Quran sebagai hadiah besar daripada Ar-Rahman, dan kita sama-sama ya kalau boleh tuan-tuan kongsikan di Facebook ataupun kalau yang menonton di YouTube ataupun kalaupun di depan kaca TV, maklumkan ada di kalangan rakan-rakan kita yang beritahu buat kempen dekat surau Masjid Pejabat Ustaz ya, sampai dia print, dia cetakkan banner, dia tampalkan beritahu okey pukul 12, pukul 5, pukul 6 ya. Ingat saya buat karmon. Masya-Allah. Kreatif Ustaz ya, kreatif, dan sebenarnya ia mengingatkan kepada surah Yasin tentang wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a ya, pemuda hujung kota tetapi dia buat promosi ya, dia buat promosi, dan saya yakin tuan-tuan juga adalah orang-orang yang mendapat cahaya hidayah daripada Al-Quran. Kita kena promosikan agar dunia ini dicerahkan oleh panduan daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Al-Fatihah untuk kita mengulang dari masa ke semasa, untuk kita mengingatkan ya dalam program My Quran Time, baca faham amal. Dan sebenarnya ini adalah pembelajaran untuk kita mengingatkan, membawanya ke dalam solat. Kerana Quran ini Ustaz ya, dia punya puncaknya itu apabila kita faham dalam program My Quran Time, dalam kelas-kelas yang tuan-tuan hadiri, untuk kita bawakan ke dalam satu aktiviti kita bersama Allah SWT, iaitu solat. Ya, jadi jangan sekadar kita baca, kita faham ataupun kita belajar ini, kita tidak ada tujuan ya, tetapi
yang lebih baik kita bawa dia, kita target kalau boleh tuan-tuan dah halaman ke-81 ini, kita target kalau boleh bila imam baca di hadapan ya, kalau kita diizinkan Allah pada bulan Ramadan ya, imam baca surah-surah ini, kita boleh ingat kepada perkataan apa yang sudah kita bincangkan, maka ini akan menimbulkan kemanisan, kekhusyukan di dalam solat, dan ini adalah satu kemanisan ataupun satu puncak pada aktiviti yang penting yang menjadi rukun kepada kehidupan kita beragama. Jadi sebentar tadi surah Al-Fatihah mengingatkan kita kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang penuh kasih sayang, memberi kepada kita panduan bagaimana kita mengangkat golongan wanita. Bukan kita sebenarnya, Allah yang mengangkat, dan peranan kita sebagai orang lelaki, orang perempuan, sebagai orang yang beriman, kita perlu ikut kepada panduan ini agar apa? Agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu Allah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk menaikkan status wanita dalam masyarakat. Kerana lelaki dan wanita sama sahaja, yang pentingnya, yang mulianya adalah kerana takwa. Maka mari kita lihat kepada sinopsis halaman 81 pada hari ini. Bermula ayat yang ke-20 ya. Kalau kita mula daripada ayat 19 hingga ayat 21, 20 dan 21, cara berinteraksi dengan pasangan bersama dengan isteri dalam Islam, larangan menghalang untuk menikah, lagi larangan mengambil sebahagian maharnya secara paksa dan melayani isteri dengan baik. Itu yang kita akan belajar sambungan dua ayat pada hari ini. Dan seterusnya kita melihat pada ayat 22, 23 bercakap tentang apakah kerabat wanita yang menjadi mahram ya. Apa maksud mahram? Iaitu haram untuk dinikahi dan ada kaitan dengan aurat, ada kaitan dengan hubungan nasab seseorang itu. Baik, kita mulakan dengan ayat 20 hingga 22 Ustaz ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat ganda saya kepada Ustaz Fazrul dan penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita semua ni umat yang sangat bertuah, umat yang diberikan keagungan mukjizat Al-Quran, yang kita punya apa nama ni, mukjizatnya sampai hari ini terlihat, kehebatan kalamullah, dan sebagaimana bukti-bukti yang ditemui pada hari ini membenarkan inilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini pusaka inilah yang kita warisi dan kita ikut petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Karim. Baik, kita akan sama-sama fokus pada hari ini. Kita nak belajar surah An-Nisa, muka surat yang ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 20 hingga 22 Ustaz ya. Sebentar tadi menyambung sebenarnya ayat 20 ini menyambung kepada ayat 19 yang kita lihat pada hari semalam, bercerita tentang bagaimana menguruskan rumah tangga ya, berinteraksi di antara suami dan isteri. Dalam ayat 19 yang kita bincangkan semalam, wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan kamu untuk memaksa wanita ya, mewariskan perempuan dengan paksa. Maksudnya kita cuba untuk mengganggu peluang ataupun hak yang dapat oleh seorang wanita, sama ada dengan cara yang mungkin yang ekstrim Ustaz, sampai ada yang membunuh pun ada juga ya, membunuh untuk mendapatkan harta. Pasal apa? Pasal bila ada anak contohnya ataupun ada isteri, maka harta itu akan sampai pada isteri ataupun pada anak, dia tak sampai pada adik-beradik ya, adik-beradik si mati. Tapi kalau katakan tak ada isteri, tak ada anak beranak, maka harta itu akan sampai pada adik-beradik. Jadi bila ada orang yang dia nak hak dia, bukan hak dia, dia nak mencuri hak orang lain, maka dia sanggup membuat secara karha selain daripada cara-cara yang tidak beretika, mengambil harta yang dipunyai oleh si wanita, si isteri ataupun adik, kakak, menurut faraid. Dia dah dapat, tetapi si suami dia ataupun adik-beradik nak mengaut lebih lagi daripada apa yang telah diperuntukkan. Maka Allah mengingatkan dua perkara, iaitu faraid itu diperjuangkan oleh Allah SWT, dan yang keduanya ialah mahar jangan ditarik balik, kecuali kalau katakan berpisah itu kerana bifahishatin mubayyinah ya. Tetapi kalau berpisah seseorang itu, mahar perlu terus diberikan. Ada syarat-syaratnya yang kita akan belajar lebih detail, lebih terperinci. Dan psikologi bagaimana menguruskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlulah berbahagia, bergaul dengan wanita, dengan pasangan, dengan isteri dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna itu ya, kita merujuk pada ayat semalam ini, adalah daripada perkataan asyara, berkaitan dengan kita membanyakkan ahli keluarga Ustaz ya. Bahagia dan membanyakkan ahli keluarga itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ada perkara yang kita benci, fa in karihtumuhun ya, maka kita perlu uruskan dengan mengingat kepada khairan, kebaikan-kebaikan yang Allah telah ciptakan dalam hubungan itu ya. Bukan sekadar kita mengingat apa yang dia buat. Dia kadang-kadang bila mengingat orang lain buat, pasangan Ustaz ya, dia kadang-kadang orang tu dah buat baik dah pun, dulu katakan dia bagi bunga ros contohnya kan, tetapi kalau nak cari sisi buruk dia, kita kata bunga ros satu kelopak aja, dia kata kan, sepatutnya bagilah 2-3 asyik satu-satu kan. Belum lagi dia mengungkit, dulu dia suka kan, katakan dapatlah langsir contohnya, dah bagi langsir, tapi bila dia ungkit balik, dia kata alah langsir, belilah langsir macam kat hotel ini, langsir murah, RM2 sela contohnya lah kan. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu sudah bermusuh, ada pertelingkahan, yang baik boleh jadi buruk. Tetapi kita kena ingat bahawa Allah cakap dalam ayat 19, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita bukan hanya ambil kebaikan itu daripada pasangan kita, tetapi apa yang telah diciptakan, telah dijadikan oleh Allah SWT. Jadi itu ayat 19. Dan ayat yang ke-20, jika kamu menggantikan isterimu, maksudnya kalau katakan berpisah ya, dan berkahwin dengan perempuan lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, qintara ya, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Adakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Baik, apa maksud di sini? Bila katakan seseorang itu mungkin ada masalah, dia pun berkahwin, dia berpisah dan berkahwin dengan orang lain ya, dengan perempuan lain, maka pada waktu itu Allah mengingatkan kepada lelaki-lelaki ya, bagi suami ataupun bekas suami, jangan kamu mengambil sedikit pun daripada apa yang telah diberikan. Satu mahar, tetapi apa saja hadiah yang telah diberikan, qintara, maksudnya ialah harta yang banyak, kalau telah diberikan, jangan tarik balik Ustaz. Jangan tarik balik. Kalau dah bagi hadiah, bagi kereta contohnya, jangan tarik balik. Ya, pasal apa? Pasal itu sebenarnya sebagai tanda tidak memuliakan seorang wanita. Dan kadang-kadang ada orang kata, okey saya tak tahu, tak boleh ambil balik ni, tetapi dia menggunakan dua kaedah. Allah tahu dah orang manusia ini dia ada strategi untuk tarik balik apa yang dia dah beri. Yang pertama buhtan, iaitu dia menuduh si isteri dengan fahishah mubayyinah.
Kan tadi kita dah belajar kan, kalau nak tarik balik tak boleh kecuali fahisyah mubayyinah. Dia si pasangan isteri buat perkara keji yang jelas nyata sabit, maka boleh tarik balik mahar. Maka ada orang yang menggunakan taktik ini, ya, dia gunakan taktik buhtan. Buhtan ni kalau masyarakat kita namakan fitnah, Ustaz. Dia fitnah kepada si isteri, kamu ni bersama dengan orang tertentu. Jadi itu menghalalkan dia nak tarik balik mahar ataupun hadiah yang dia telah berikan. Itu yang pertama. Ataupun wa ithman mubina, ya, dan dosa yang nyata. Jadi kerana dosa si isterinya buat, maka dia kata kerana kamu ni memang begini, aku tarik balik. Itu Allah kata jika dia buat, sebenarnya dia membuat dosa yang besar, ya, menarik balik apa-apa hadiah mahar yang telah diberikan dalam sebuah rumah tangga. Jadi pada ayat 21 diteruskan, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul antara satu sama lain suami isteri, dan mereka pula telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan daripada kamu. Jadi Allah mengingatkan balik. Ini Allah yang tanya, Ustaz, ya, bukannya wali tanya, bukannya abang dia ke qadi tanya, tetapi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggunakan perkataan kata ganti nama kedua itu, ta'khudunahu, kamu ambil balik. Macam mana kamu ambil balik? Kamu dah ambil manfaat antara satu sama lain, kamu ambil balik hadiah yang telah kamu berikan. Wa akhadna minkum, wa akhadna ini maksudnya mereka telah mengambil. Siapa yang ambil? Na itu merujuk pada isteri, ya, kepada isteri. Dia telah mengambil daripada kamu. Perkataan yang amat penting untuk kita faham pada hari ini adalah mitsaqan ghalidha, ya, mitsaqan ghalidha. Apa maksud mitsaq? Mitsaq ini perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ketika Nabi mengambil perjanjian daripada Allah SWT, ya, perjanjian Nabi untuk menunaikan tanggungjawab, itunya mitsaq. Ghalidha itu maksudnya yang kuat. Dan bila bercakap tentang mitsaqan ghalidha, macam kita ada perjanjian, Ustaz, kan? Kalau Ustaz ada buat buat sesuatu servis ataupun ada buat pinjaman ke apa ke, kita ada akad pinjaman, kita ada perjanjian, ya, kita ada mitsaq. Jadi ada dua pihak. Contohnya lah kalau katakan saya dengan bank contohnya. Jadi satu adalah pihak yang ada liability, satu lagi pihak yang ada keinginan. Maksudnya dia dapat kelebihan lah. Maksudnya bila saya dah pinjam duit, saya kena bayar. Jadi saya ni yang bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab, dan bagi bank, pasal dia dah bagi pinjam duit tadi, dia akan menerima bayaran setiap bulan, bayar. Jadi saya yang bertanggungjawab. Dalam hubungan suami isteri, mitsaq ini, siapakah yang bertanggungjawab yang ada liability? Suami. Siapakah yang mendapat manfaat daripada perjanjian mitsaq ini adalah si isteri. So si isteri kerana dijaga oleh wali dia, oleh ayahnya, oleh abangnya, sekarang ini dipindahkan amanah itu kepada si suami sebagai satu perjanjian. Jadi bila akad itu, Ustaz, ya, bila Ustaz cakap itu macam mana? Akad, Ustaz, aku terima. Aku terima. Okey, aku terima, itu orang Kedah tu. Orang Kedah kan. Jadi kalau aku terima itu, kalau dengan orang Kedah lah. Dengan orang Kedah lah kan. Okey. Jadi kalau aku terima, dia bukannya satu perjanjian yang sekadar suka-suka. Kadang-kadang orang rasa okey, saya kahwin umur 25 kan, rasa dah macam saya nak kahwin, okeylah, mudah-mudah kan. Jadi bila terima itu, dia terima dengan rasa okeylah, boleh dah. Begitu je kan. Dia enjoy saja. Tapi sebenarnya kalau ikutkan di sini, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, sangat kuat. Masya-Allah. Ya. Jadi bila sangat kuat, maksudnya apa? Perjanjian ini sebenarnya tanggungjawab, dalam istilah bahasa Arabnya mas'ul, yang akan dipersoalkan adalah si suami. Jadi kalau katakan ada yang kata, kan bukankah suami isteri kena buat sama-sama, tapi yang banyak kena tanya, yang boleh dakwa balik adalah si isteri. Si isteri boleh dakwa, awak dulu ambil saya tak pandai baca Quran, awak tak ajar saya, tak pergi bagi saya tengok My Quran Time. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, suami bagi, kan. Mungkin suami sibuk kan, dia tak pergi kelas agama, tapi dia hantar, kan, dia hantar, dia izinkan buka TV My Quran Time, contohlah, Ustaz, kan. Itu maksudnya apa? Si isteri dalam perjanjian ini dia mengambil perjanjian yang berat, dan si suami tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Pasal apa? Pasal kalau main-main ataupun dia rasakan kalau saya rasa saya tak suka, saya pisahkan saja, itu sebenarnya dia mempermainkan perjanjian dengan Allah, dengan amanah yang telah diberikan oleh wali ketika
ketika akad nikah tersebut. Jadi ini kesedaran yang penting bagi saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya. Dan nanti pun saya ada anak, Ustaz, kan, anak perempuan. Jadi saya pun kena beritahu kepada bakal, kan, kalau saya nak cari calon menantu, kan, yang calon itu dia kena baca dulu surah An-Nisa ni. Bagi dia ikut kursus mesti bincang ayat ini, dan dia kena sedar, kena bagi soalan-soalan yang melambangkan bahawa sebenarnya perjanjian ini berat. Contohnya, contohlah Ustaz, kan. Contohnya kalau katakan kamu dengan isteri kamu, kan, anak saya lah, kan, sanggup tak kalau katakan kamu bekerja bersungguh-sungguh, kan, katakan si isteri tak nak bekerja, dia nak duduk rumah jaga rumah, kan, jaga dia, adakah kamu akan jaga? Kan, kalau katakan tak ada kerja, kena buang kerja, kamu nak buat apa? Soalan-soalan itu bagi seorang ayah, bakal bapa mertua ni kena tanya betul-betul. Pasal apa? Kalau tidak, orang nak kahwin, dia rasa dia nak kahwin je. Tapi yang bab susah, yang kalau katakan kamu bergaduh nanti, kan, kalau kamu bergaduh, ya, si anak saya ni dia pun gaduh juga dalam rumah. Kalau dia bergaduh dengan kamu, macam mana kamu nak buat apa dengan anak pak cik? Contohnya Ustaz, kan. Ini adalah tips penting bagi ayah-ayah yang ada anak perempuan untuk melepaskan amanah mitsaqan ghalidha, ya. Jadi ayat yang ke-22 itu Allah menambah lagi kepada kita, mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi, Ustaz, ya, untuk kita faham peraturan dalam masyarakat. Mungkin ini jarang berlaku, ya, tetapi kalau ia berlaku kita tahu dah apakah nasihat daripada Allah. Ayat 22. Baik, sama-sama baca ayat ke-22. Kita pasakkan lagi ayat tersebut. Semoga masuk dalam diri kita sebagai panduan manual dalam kehidupan kita. Kita berdepan dengan masalah harta ke ataupun anak beranak kita, mudah-mudahan terurus insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim ayat 22 ini memberi panduan kepada kita bagaimana, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, ya. Nampak macam ada ke orang nak kahwin dengan bekas isteri ayah, ya, kalau ayah meninggal ke, berpisah ke. Ini persoalan yang mungkin nampak macam mustahil, tetapi ia amat relevan, Ustaz. Kita mungkin akan bincangkan lebih panjang lagi pada sesi kedua selepas rehat. Tapi kita nak lihat dahulu perkataan kita pada sesi ini. Apakah perkataannya? Rada ataupun rawada, yang bermaksud berkehendak, ya, sebagaimana kita lihat dalam ayat 20 itu, wa in aradtu mustibdal, ya. Menarik Ustaz, cara tulisan itu, cara bacanya itu. Mungkin Ustaz boleh kongsi nanti lepas rehat nantilah, ya. Sekarang ni kita nak tengok dulu maksudnya rawada itu ataupun rada itu maksudnya berkehendak. Dan jika kamu ingin menggantikan, ada seseorang itu berkehendak untuk berpisah dan nak cari pasangan lain, maka di dalam ayat 20 itu Allah mengingatkan, kalau kamu suka sangat nak mencari wanita lain, jangan sampai kamu membenci, ya. Dia bila dah cinta pada seseorang, Ustaz, dia jadi benci pula pada orang yang lama. Yang itu kena jaga-jaga. Psikologi itu boleh wujud pasal apa? Dalam surah Al-Hadid pun Allah menyatakan tentang manusia ini pada awal-awal dia hijau, ya, tapi lama-lama dia jadi macam kuning. Bukan kuning ni, dia kuning macam daun tu kuning, kan, oren sikit, kemudian dia jadi merah ataupun hancur. Apabila ia diikuti ataupun kalau kita mengikut hanya semangat dunia nafsu semata-mata. Tetapi kalau katakan kita ikut panduan daripada Allah SWT dalam ayat ini, walaupun mungkin perasaan berubah, tetapi jangan ubah dari segi hadiah-hadiah yang telah diberikan, ya. Suka orang lain, jangan sampai membenci orang-orang yang pernah bersama dengan kita
kehidupan. Jadi kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan kathira kepada seluruh penonton My Quran Time baca faham amal kerana terus setia bersama-sama dalam rancangan ini. Moga-moga ia menjadi satu asbab untuk kita menjadi lebih baik, menambahkan ilmu pengetahuan serta iman kita dan bertambahlah amal kita mudah-mudahan. Baik, saya nak jemput kepada semua sahabat-sahabat bergabung bersama-sama dengan kita dalam platform rasmi yang kita sediakan di Facebook, iaitu Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time. Sesungguhnya boleh tonton di YouTube, iaitu My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, hari ini saya nak menggunakan ada gambar gigi, ada gambar mulut untuk kita belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Rangkuman daripada 29 huruf yang telah kita belajar. Kita nak sebut hari ini ringkasan huruf-huruf yang berada di bahagian lidah ataupun makhraj al-lisan, iaitu kalau kita lihat ada berapa tu huruf yang berada di bahagian lidah. Bermula dengan pangkal lidah. Pangkal lidah ada qaf dan kaf. Okey, permulaan lidah. Kemudian tengah lidah ada jim, shin dan ya tengah lidah. Kemudian tepi lidah ada huruf dad. Kemudian hujung lidah. Hujung lidah ni cabangnya sangat banyak. Ada yang pertama hujung lidah, kita ambil daripada atas, hujung lidah meletak ke bahagian gusi hadapan, bertentangan dengan gusi hadapan, ada huruf lam. Bawah sedikit ada huruf nun. Bawah sedikit ada huruf ra. Kemudian ada hujung lidah diletakkan di pangkal gigi atas. Belakang pangkal gigi ataupun gusi pengikat gigi. Ada huruf ta, ada huruf da dan ada huruf ta. Hujung lidah juga, kemudian bahagian seterusnya hujung lidah tetapi diletakkan di bawah gigi atas. Mana keluar sedikit hujung lidah tu, iaitulah huruf tha, huruf za dan huruf dha. Saya lupa pula nak guna. Okey. Pertama tadi hujung lidah berada di gusi hadapan, di bahagian atas, huruf lam, huruf nun dan huruf ra. Okey, kemudian hujung lidah berada di bawah gigi hadapan. Mana gigi kacip kita berada di atas hujung lidah. Begitu. Ada huruf tha, ada huruf za, ada huruf dha. Jangan banyak sangat keluar macam ni. Tha, za, jadi pelak pula. Sikit je keluar. Ada setengah tu ustaz suruh keluar, dia keluar sungguh lidah. Sikit saja, hujung saja. Baru dia fasih. Kemudian hujung lidah juga tapi berada di bahagian belakang gigi bawah ni. Belakang gigi bawah ni. Kita boleh rapatkan kedua-dua gigi kita dulu dalam keadaan menyebut. Kemudian hujung lidah ini, hujung lidah diletakkan di bahagian belakang gigi bawah. So bila kita sebut, keluarlah daripadanya huruf sin, sa, kemudian za, kemudian sa. 3 huruf kat situ. Maka ada berapa semua ada huruf yang berada di bahagian lidah saja. Ada pangkal lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah dan hujung lidah. Macam-macam cabang dia. Hujung lidah ke gusi hadapan, hujung lidah ke belakang pangkal gigi atas, ta, da, ta. Kemudian hujung lidah di bawah gigi hadapan, tha, za, za. Dan akhir sekali hujung lidah, hujung lidah dia mana? Di belakang gigi bawah. Huruf sin, zai dan sad. Sampai tercabut saya Cabut lidah ya. Ini sah. Insya-Allah. Okey, saya nak tanya sikitlah sebelum saya nak serah kepada Ustaz Fazrul. So, berapakah jumlah huruf yang berada di makhraj lidah? Cuba kira. Ustaz Fazrul nak bagi hadiah Kalau siapa yang jawab tepat hadiahnya apa kan? Nanti kita bincanglah Ustaz ya. Okey, nanti bincang. Ada Mungkin berapa tanda huruf? tangan kot. Tanda tangan. Tapi kita insya-Allah. tengok kalau jumpalah Ustaz Ya, ya. insya-Allah. Kalau jumpa insya-Allah kita baik. ingatkan kalau saya dah jawab betul, nak tanda tangan Ustaz boleh insya-Allah ya. So, huruf yang berada di bahagian makhraj al-lisan ada
18 huruf. 18 huruf. Banyak Ustaz ni. Banyak. Masya-Allah. Lidah kita ni rupanya masya-Allah. Kalau kita berhati betul-betul bahagian lidah jugalah akan masuk syurga tapi lidah jugalah akan bawa ke neraka. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita gunakan manfaat lidah ni Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah kita belajar berkaitan dengan lidah lisan sebentar tadi, di mana ini adalah anugerah daripada Allah SWT untuk kita manfaatkan ya. Ada syafatain ya, yang sekarang ini kita bercakap tentang lidah dahulu, di mana kita jaga betul-betul, kita makan makanan yang halal, kita pun membaca, bercakap perkara yang baik Ustaz ya, yang halal. Moga-moga lidah ini juga insya-Allah harapnya nanti merasai makanan yang tidak pernah dirasai ya. Kalau bercakap tentang sebelum ni Ustaz kita bercakap tentang durian lah, mangga ya, semua itu dah sedap lah tu. Kalau di syurga ni tak pernah dibayangkan, tak pernah nampak di mata, telinga dan hati tu tak pernah merasai perkara itu. Itu nikmat bagi kita yang menggunakan lidah untuk kebaikan. Baik. Jadi kita menyambung kepada ayat 22. Mungkin satu tadi Ustaz bercakap tentang cara ayat 20 tu, macam mana nak bacanya tu. Wa in aradtumul istibdal. Apa hukum ni kat situ sikitlah ya. Kita sebut aradtum wa in aradtum. Tak ada pun huruf dal kat situ, tak bunyi pun dari sudut sebutan huruf dal, tapi dekat tulisan ada huruf dal. Yes. Okey, kaedah bacaan apabila huruf dal mati bertemu dengan ta, maka dal itu kena idghamkan ke dalam huruf ta. Secara total suara masuk semua dalam ta. Hanya tinggal pada tulisan sahaja. Tak boleh padam. Kalau padam makna apa pula kan? So bacaannya aradtum. Daripada ra terus masuk ta. Kerana dal itu diidghamkan ke dalam ta. Kalau dalam ilmu tajwid dipanggil idgham mutajanisain. Sebab huruf da dengan ta ni sama jenis, iaitu hujung lidah berada di pangkal gigi atas. Pangkal gigi. Dia sama jenis. Sebab tu bila jumpa satu mati satu hidup, maka huruf dal itu kena masuk dalam ta bacaan. So, maksudnya ada kaitan dengan makhraj yang kita belajarlah. Betul. Kan? Maksudnya bila tempat keluarnya sama, yang hidup yang mati itu, maka yang hidup itu dihidupkan. Betul Sahih. Betul lah tu. Alhamdulillah saya dah faham tu. Ya. Dan harapnya tuan-tuan juga faham bagaimana cara membacanya ya. Saya tanya itu pasal halaman ini mungkin kalau topik kita bercakap pasal lidah 18 huruf tadi kan. Tapi kita halaman ini kena baca betul, habis tajwid ke tak habis, bacaan kena betul. Jadi caranya wa in arad ya, terus masuk pada ta tumul istibdal ya. Baik. Jadi kita teruskan dengan membincangkan, melihat pada cahaya daripada halaman 22 tadi. Sebelum rehat kita bincang tentang wala tankihu, janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Istilah yang digunakan di sini adalah manakaha ya, apa yang telah dikahwini oleh ayahmu minan nisa illa ma qad salaf ya, kecuali apa yang telah lepaslah daripada ayat ini. Jadi macam kita sekarang ini dah tahu ayat ini, kita kena ambil perhatian. Poin ni bukan pasal apa, mungkin ada kata alah saya dah kenal mak saya, kalau ayah saya dah meninggal ke pergi ke dah tahu dah mak, itu kalau kenal mak. Kalau ada mak yang itu kepentingan mengapa bagi suami yang ada isteri dia kena perkenalkan kepada ahli keluarga. Khawatir saya ada jumpa seorang ni, dia kahwin dengan orang nombor 2 kan, muda, dia rahsiakan. Jadi bila dia dah meninggal, yang si perempuan ini yang isteri kedua ini berjumpa dengan anak dia. Dan alhamdulillah lah tak bercinta dan berkahwin ya, dia kenal-kenal, dia perkenalkan dulu saya begini. Oh, dia terkejut si anak. Tapi kalau katakan sampai berkahwin Ustaz, itu adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah. Rupanya adik-adik sebab apa? Masya-Allah. Jadi perkara itu yang kita itu kena boleh merosakkan nasab keturunan. Ya. Saya pernah pengalaman dalam satu flight daripada sebuah negara lah. Tapi dia mungkin fahaman yang sesat. Dia duduk sekali dalam flight. Ya. Lelaki perempuan. Kemudian dia bersembang-sembang. Kemudian turun flight dia dah jadi pasangan suami isteri dah. Kami nikah pakai macam tu je. Tak perlu wali, kami boleh nikah sama-sama macam tu. Kemudian kami letaklah sebulan. Lepas sebulan kami bercerai lah. Tak ada apa-apa. Cuba bayangkan Ustaz, 20 tahun akan datang, mungkin dia akan bernikah lagi sekali dengan anak dia pula. Dia tak sedar.
dia berkahwin tu dapat anak dan sebagainya. Dia merosakkan. Merosakkan. Ya, pasal di sebalik nikah itu tadi mitsaqan ghalidha yang kita bincang pada ayat 21 tadi, bila dia ada perjanjian yang berat, satu dari segi hubungan tadi. Tapi kalau kita bincang tadi pada ayat yang ke 19, maksudnya jangan paksa dari segi faraid, jangan kita ambil mahar. Jadi bila kita bercakap tentang mitsaqan ghalidha, si lelaki yang nak kahwin dia kena berusaha betul-betul cari mahar, ya, bagi kepada si wanita. Janganlah saya ni tak mampulah, saya nak mencontohi sunnah sahabat, bagi kurma je Ustaz. Cabarannya ialah engkau bukan sahabat kan. Ya, boleh berusaha kalau sahabat itu mungkinlah keadaan ekonomi pada waktu itu. Pada waktu ini ialah cuba cari sebaik kan. Dan bagi bapa mertua pun, bakal bapa mertua kena latih kepada si anak yang nak jadi menantu itu, ini nak ambil anak orang kan, bertanggungjawab sikitlah kan. Kena kuat sikit semangat. Tidak dia cakap, tak masalah pak cik, pengangguran pak cik, takkan pak cik tak tahu, tapi saya dah cinta contohnya kan. Orang begini dia kena basuh dulu dengan surah An-Nisa, ya, lepas tu dia dah faham, dia dah rasa tanggungjawab, baru dia ambil mitsaqan ghalidha. Selain daripada harta faraid tadi tu, maksudnya bila bercakap tentang perjanjian ini, jadi ustaz cakaplah, bila dia duduk dalam flight dah bernikah, ya, itu adalah mitsaqan ghalidha, bukan suka-suka. Jadi kesannya ialah apa? Dia ada kaitan dengan faraid. Katakanlah orang yang lelaki ni kaya, sepatutnya kalau dia bernikah dia dah layak untuk mendapat faraid. Tapi kalau dia tidak ambil mitsaqan ghalidha, jadi tak apalah, sebulan lepas tu kita berpisah, no harta faraid. Tidak ada tanggungjawab, dan itu amat merosakkan lagi. Bila ustaz cakap tadi jumpa 15 tahun daripada hari itu, rupanya anak dia pula berkahwin dengan mak dia jadi dia akan bersilang-silang. Jadi ini yang disampaikan dalam ayat ini, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan. Bila dibenci oleh Allah itu maksudnya apa? Itu ada kaitan dengan sesuatu yang memang manusia pun bencilah kan. Dia merosakkan wasa'a sabila, jalan itu adalah jalan yang amat buruk sangat. Pasal apa? Nanti bila jumpa balik kan, dia dah berkahwin, tahu pula rupa-rupanya tengok gambar ayah pula. Selesai ustaz. Dia benda ni dalam drama biasa kita nampak kan, tetapi kalau ia berlaku, Allah beritahu awal-awal dalam ayat 22, ini perlu dijaga sebaik mungkin. Jadi kalau nak kahwin tu mestilah tahu mitsaqan ghalidha, ini perjanjian yang berat, kena kuat sikitlah lelaki tu. Jangan pula nak call bakal bapak mentua pun takut. Kan, pak cik, saya katakan si perempuan tu, jumpalah ayah saya kan. Saya segan. Nak kahwin anak orang tapi segan kan, ini tak payah kan. Ini dia lebih sikit Ustaz. Pasal apa? Pasal ini ada berlaku pelajar IPT yang dia dah selalu berjumpa, tak nak jumpa dengan bakal bapak mertua. Dia kalau betul macho kan, faham ayat 21 ni, jumpa bakal bapak mertua, cakap elok-elok, pak cik, saya sebenarnya kan duit ada ini pak cik, tapi saya akan berusaha kan. Mungkin pak cik tu pun kata tak apa, saya akan coach awak, lulus nanti baru kahwin anak saya, boleh kan. Jadi ini perkara yang kita belajar daripada ayat 22. Jadi kita nak baca ayat 23 Ustaz. Panjang ni. Ya. Mari Ustaz. Baik, kita terus baca ayat yang ke-23, satu ayat tapi panjang, lebih kurang separuh muka insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 23, ayat yang panjang ini adalah satu panduan yang penting yang perlu dikaji, dan sebagaimana yang dicadangkan, disarankan sebenarnya bagi ayah-ayah, bagi ibu-ibu, surah An-Nisa ini penting diajarkan kepada bukan sekadar kepada anak perempuan tetapi pada anak lelaki dalam menguruskan sebuah rumah tangga pada masa akan datang kalau belum berkahwin, dan kalau sudah pun berumah tangga perlu disemak dari masa ke semasa. Maka dalam ayat ini hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu menikah ibu-ibumu. Jadi ini maksudnya dia punya orang yang membaca ni ustaz adalah lelaki lah, ya. Kita ambil konteks itu. Dan siapa lagi yang diharamkan? Wa banatukum, iaitu anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, dan senarai itu sampailah ke bawah itu, ya. Banyak di dalam ini. Yang saya nak beri pencerahan, ya, bersama kita kongsikan di sini apa yang kita boleh belajar ialah sebenarnya kita perlu kenal kepada siapa emak, mestilah kenal ustaz ni kan, okey, ataupun pada anak, tetapi wa khalatukum, saudara-saudara perempuan ibu kamu, maksudnya ialah makcik, kan, makcik, dan juga anak-anak perempuan daripada saudara lelaki, anak-anak perempuan daripada ibumu. Jadi maksudnya sepupu, bagi apa istilahnya, orang-orang saudara-saudara ni perlu diperkenalkan. Dan bila kita kenal dengan jelas, ya, yang dekat dengan yang jauh ini, maka kita jelas bahawa kita tidak boleh berkahwin bersama dengan orang-orang yang dijelaskan dalam ini. Termasuklah kalau di dalam ini wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu susuan. Ibu susuan Ustaz, ya. Pasal ibu susuan ini kalau katakan dia dah menyusu beberapa kali, dah kenyang, maka dia jadi ibu susuan, haram bernikah, dan juga adik-beradik itu menjadi adik-beradik susuan, ya. Istilahnya wa akhawatukum minar radha'ah, adik perempuan ataupun anak makcik tadi itu dia menjadi adik-beradik susuan, dan tidak boleh bernikah walaupun bercinta, berminat ustaz, ya. Tetapi kena sedar bahawa walaupun dia bukan daripada adik kandung, ia diharamkan untuk bernikah. Dan itu sebabnya bila si ibu, si ayah menyerahkan seseorang kepada anak, kepada ibu susuan, dia kena daftar, kena beritahu, kenalkan kepada ibu susuan tersebut, kena berkenalan, dan pastikan kalau sekarang ni di Jabatan Agama mereka kena daftar ustaz. Pasal apa? Pasal nanti mungkinlah dia terlupa ke, waktu kecil-kecil mungkin ingat, dah lama tak jumpa, akhirnya dia terlupa, berminat jumpa dekat program My Quran Time pula tu, kan. Rupa-rupanya berminat dan nak berkahwin, kan. Tapi rupa-rupanya anak susuan itu tidak dibenarkan, ya. Jadi semua perkara ini perlu diselidik betul-betul. Dan kemudian bercakap tentang nisaikumul lati dakhaltum bihinna, ya, bercakap tentang ibu susu, anak ibu tiri, ya, dengan anak tiri. Semua perkara ini adalah insan-insan yang perlu kita kenal dari segi hubungan, ya, yang tuan-tuan kena senaraikan, kena lihat dan perkenalkan kepada ahli keluarga. Jadi perkara ini Allah bawakan pasal apa? Di hujung itu Allah nyatakan innallaha kana ghafurar rahima, ya. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, kerana kita mungkin tersilap. Kita mungkin tersilap. Tetapi
kesilapan yang lebih besar ialah bila kita tak memperkenalkan saudara-saudara silaturahim ini di dalam kehidupan. Jadi peranan ayah, peranan ibu, hari raya ke tak hari raya, kita kena bawa anak keluarga kita berjumpa dengan sanak saudara orang-orang penting yang disenaraikan pada ayat 23, kerana itu akan memastikan kita mendapat keampunan dan mendapat kasih sayang daripada Allah kerana kita mencantumkan ataupun merapatkan silaturahim. Dan lebih daripada itu, ayat ini menceritakan kepada kita Ustaz ya, yang betul. Haram ni semua ni ada kaitan sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya ada kaitan dengan faraid. Betul. Ya, harta pusaka lepas katakan salah seorang meninggal, ya, dan ada kaitan dengan bila bercakap faraid ada kaitan dengan anak yatim. Pasal contohlah ya, kita tak kenal kepada kepada pak cik contohnya. Tak kenal pak cik. Contohnya pak cik tu duduk kat London, dia duduk kat kampung dulu, dia tak pernah jumpa. Sekali katakan dapat harta pusaka contohnya, tapi pasal tak diserahkan ataupun tak ingat pun ada pak cik tersebut yang patut mendapat, harta itu sampai kepada si anak si mati terlebih satu bahagian. Padahal si pak cik tu ada pula anak dia yang menjadi anak yatim piatu ke apa sebagainya, maka itu dia akan berselirat dalam pembahagian harta pusaka menyebabkan makan harta anak yatim. Jadi inilah panduan yang Allah berikan kepada kita. Nak ceritanya perkara ini perlukan betul-betul diperhatikan masa hidup, dan apabila kita meninggal pun nanti lebih lagi. Pasal apa? Pasal orang bergaduh, dan bergaduh tu satu hal. Bergaduh tu kalau dia dah dia dah ikhlas, tak ada masalah. Cabarannya bila dia termakan harta anak yatim. Ya, ini yang kita perlu sedar, dan surah An-Nisa ini amat menjaga tentang hubungan sesama manusia, membawa kita pada resolusi pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-20, uruskan konflik dalam rumah tangga dengan takwa. Ya, macam mana takwa? Jangan ambil balik hadiah yang telah diberikan. Itu tanda seseorang itu amat bertakwa dan tidak membuat-buat fitnah kepada pasangan yang dia mungkin ada konflik, tetapi dia berpisah dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sedar. Ya, resolusi kita sedar dan pelihara perjanjian yang berat dalam rumah tangga, terutama bagi para suami, para isteri sedar bila dia berinteraksi itu, bila mula aku apa Ustaz? Aku terima. Itu sebenarnya adalah satu perjanjian besar, sebagaimana Nabi juga berjanji dengan Allah. Allah menggunakan perkataan mitsaq di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, fahami siapakah yang haram dinikahi kerana ia ada kaitan dengan pewarisan harta. Kita tidak mahu terlibat makan harta anak yatim tanpa kita sedari. Membawa kita kepada doa kita pada hari ini, Allah pelihara keluarga dan masyarakat kita. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya nak baca doa yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik apabila mak dia Ummu Sulaim hantar Anas ni khadam Rasulullah, tolong doa Rasulullah. Rasulullah doalah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu atau kama qala. Ya Allah, perbanyakkanlah harta dia, perbanyakkanlah anak-anaknya, tapi di hujung tu mahal. Dan berkatilah apa-apa yang kau berikan kepadanya. Sebab kalau sekadar minta anak ramai, harta banyak, isteri banyak, tapi belum tentu berkat. Betul. Kadang-kadang ramai yang nak anak, dah dapat anak 10 anak, menyusahkan mereka. Ramai betul anak aku, buat susah lah. Seorang-seorang bergaduh sana, seorang bergaduh sini. Kan? Harta begitu juga. Sebab tu jangan sangka harta itu bila dapat terus dapat kebaikan. Tak. Boleh jadi ia fitnah kepada kita bila kita gagal. Kita minta harta, minta anak, jangan lupa minta, ya Allah, kau berkatilah pemberian kau kepada kami, ya Allah. Amin, amin. Ya, sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. Ya Allah, berkatilah kami, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah apa-apa yang kau berikan kepada kami, anak-anak kami, harta-harta kami dan isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami semua ini dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama-sama, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah berkati kepada
ahli keluarga kita, pada harta yang kita peroleh, dan salah satu untuk kita menyebarkan kesedaran ini tuan-tuan sekalian dalam masyarakat, dalam keluarga kita, platform Wakaf untuk Ummah, untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang, harapnya dengan sumbangan ini menambahkan lagi, ya, membesarkan lagi, menyuburkan lagi harta yang ada dengan penuh keberkatan. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera, dan moga-moga Allah terima segala amal yang kita laksanakan. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program ini, rancangan ini dibawakan khas oleh Mofas, mendoakan tuan-tuan terus menjadi pasangan yang berbahagia dengan mengambil panduan daripada surah An-Nisa. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum.